rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sautul Muhibbi mengucapkan terima kasih pada anda-anda yang mendapatkan album pada musim yang lepas. Album yang ke dan yang ke-7, yang ke-6 dan ke-7. Album ini berjudul Rindu Madinah. Diilhamkan Allah Syamadil Muhammadiyah, berkat menangis di Rawdatul Jannah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Di antara fasilah-fasilah yang dimuatkan dalam album ini adalah hasil karangan Habib Mahdi Al-Hamid dan juga beberapa fasilah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah ya disambut hatiku ingin terus merebut ujaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء به وثوابه مرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada pengajian Aqidatul Awam, insya-Allah Akidah buat pemula siri yang ke-21. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab kita pada membicarakan tentang perihal isteri-isteri Nabi SAW. Kita mengenal sedikit latar belakang daripada isteri-isteri Nabi SAW yang kita telah masuk pada kelas yang lepas, membicarakan tentang dua orang isteri Nabi yang wafat sebelum kewafatan Nabi SAW. Maka total bilangan isteri Nabi, zaujah Nabi SAW adalah 11 orang. 2 orang daripadanya wafat sebelum kewafatan Nabi SAW dan 9 daripadanya itu adalah mereka-mereka yang wafat setelah kewafatan Nabi SAW dan mereka adalah isteri Nabi yang telah dilabelkan oleh musannif sebagai isteri-isteri yang telah memilih untuk terus bersama Nabi SAW setelah diturunkan ayat pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam biasa, sebelum kita terus kepada perbincangan kita akan bacakan dulu kita punya manzumah. Jadi ini merupakan minggu terakhirlah, kita harapkan kita sempat khatamkan kitab seperti mana yang dirancangkan. InsyaAllah akan dilakukan pada hari Selasa ini, iaitu lusa lah. Esok lusa InsyaAllah kita akan lakukan penkhataman kitab, dan jika ada rezeki kita akan diberi ijazah oleh tuan guru kita Dr. Engku Ibrahim Al-Idrus, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan kita membaca manzumah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم. فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانا بالسرك والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هما صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعغيا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شربا ولا نوم لهم. تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل. منكر نكير وركيب وكذا
عتيد مالك ورضوان اهتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتذا sampai sini saja. Hamzatun ammuhu wa Abbasun kaza. Ammatuhu Safiyatun dzat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan selesaikan 9 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini bermula daripada Sayyidatina Aisyah sampai kepada Sayyidatina Juwairiyah. Kemudian kita masuk kepada pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang masuk Islam, yang mana yang tak sempat dengan Islam, yang mana tak masuk Islam. Baik, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita terus kepada syarah kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum wa anna bikum ila an qala. Bismillah. ولمزيد البيان نذكر نبذة مما يتعلق بهؤلاء التسع رضي الله عنهن كما يلي. Untuk lebih mengetahui ataupun untuk memberikan penjelasan yang lebih terang, kata musannif, kita menyebutkan beberapa nubzah, beberapa sekilas pandang lah, perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka-mereka yang 9 itu isteri-isteri Nabi yang berjumlah 9 orang yang mana dikatakan wafatnya mereka selepas kewafatan Nabi SAW. Yang pertama, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, anak kepada puteri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat karib Nabi SAW. Sahabat yang banyak berjuang dengan Nabi SAW dan merupakan sahabat Nabi selepas Islam dan sebelum Islam. Dari sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi lagi, Sayyidina Abu Bakar dah menjadi sahabat karib Nabi SAW. Bahkan dia adalah sahabat yang paling cepat membenarkan Nabi SAW dan tak pernah meragukan apa-apa saja perkara yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dikahwinkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi Muhammad SAW, isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin dengannya sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi berkahwin, akad nikahnya berlaku di Makkah pada bulan Syawal. Wahia bintu 7 sinin. Ketika beliau Sayyidina Aisyah berumur berapa?
7 tahun. Dinikahkan ketika umurnya 7 tahun. Wa bana sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dan mula tinggal dengan Rasulullah ketika mana dah hijrah ke Madinah. Maknanya Nabi kahwin dekat Mekah. Selepas berhijrah ke Madinah 2 tahun lepas tu, barulah Nabi duduk bersama dengan Sayyidina Aisyah. Wahia bintu tis'i sinin, ketika umurnya 9 tahun pada bulan Syawal juga. Pada Rasul Thamani Ashur, pada 8 bulan pertama daripada hijrah. Ala sahih. Walam tazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha, dan Nabi tak berkahwin dengan anak dara selain daripada Sayyidina Aisyah. Dalam ramai-ramai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah seorang sahaja yang merupakan anak dara. Yang lain semuanya adalah thayyib, yang janda, armalah, yang kematian suami, yang diceraikan suami. Semuanya begitu. Wa kanat ahabbun nisa'i ilaihi, Sayyidina Aisyah ni merupakan isteri yang paling dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Sayyidatina Khadijah. Isteri yang paling dicinta tetapi selepas Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Sayyidatina Khadijah lebih Nabi ingatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Dan dikatakan Sayyidina Aisyah ni dia pernah satu kisah, pernah dia berbanggalah. Ini kisah perempuan lah. Perempuan ni biasa ada ghirah, ada perasaan cemburu dan ada perasaan suka tafakhur lah. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah ni dia bercakap dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia kata sebab Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Aisyah tak jauh beza umur dia. Tak jauh beza umur dia. Bahkan tak silap saya Sayyidah Fatimah lebih tua sikit daripada Sayyidah Aisyah. Okey. Jadi Sayyidah Aisyah ni kata pada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, ayah kamu tak kahwin dengan orang lain yang anak dara melainkan aku seorang sahaja. Maknanya dia berbanggalah sebab Nabi SAW kahwin dengan dia seorang sahaja yang dara. Maka Sayyidina Aisyah kata pada Sayyidah Fatimah, bahkan ibu kamu pun adalah seorang janda. Kan? Sayyidina Aisyah kata, aku ni berbangga sebab apa? Sebab aku ni dikahwini Nabi SAW dalam keadaan aku ni masih lagi anak dara. Sedangkan isteri-isteri lain yang Nabi kahwini semua adalah orang perempuan yang janda, wanita yang janda yang dah dikahwini oleh orang lain. Maka itu membuatkan Sayyidina Fatimah rasa kecil hatilah dengan perkataan itu. Maka Sayyidina Fatimah pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW mengadu. Wahai ayahku, dia kata, ibu kita Sayyidina Aisyah ni dah katakan satu perkara. Dia kata Nabi tak kahwin dengan anak dara melainkan dia seorang sahaja. Okey, maka Nabi SAW suruh pada Sayyidina Fatimah beritahu pada Sayyidina Aisyah. Wahai Fatimah, kamu pergi beritahu kepada ibu kamu Aisyah tu. Dia kata tidak ada orang yang dapat Nabi SAW dalam keadaan dia teruna melainkan ibu kamu sahaja. Maknanya apa? Isteri Nabi SAW yang lain semuanya dapat Nabi dalam keadaan Nabi dah bukan teruna dah. Tapi yang dapat Nabi ketika teruna hanyalah Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itu untuk membalas balik kata-kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, itu maknanya pergurauan di antara mereka lah, gurauan-gurauan di antara mereka Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidina Aisyah merupakan isteri Nabi yang paling Nabi kasih, yang paling Nabi cintalah selepas daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dikatakan beliau antara sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Sayyidina Abu Hurairah. Selepas Sayyidina Abu Hurairah, rakam yang kedua, level yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan banyaknya waktu Nabi yang Nabi habiskan dengan Sayyidina Aisyah, ataupun banyaknya waktu yang Sayyidina Aisyah duduk perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia antara sahabat yang paling alim yang menjadi rujukan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa ra'aitu Jibril yuhaddithu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah dalam satu hadis, aku melihat Nabi berbicara dengan Sayyidina Jibril fi surah Dihyah Kalbi. Dalam ketika itu Sayyidina Jibril menyerupai Dihyah Kalbi. Dihyah Kalbi ni sahabat yang selalu Nabi menyerupai dia. Bukan Nabi. Malaikat Jibril kalau nak berjumpa dengan Nabi, kebanyakan dia menyerupai sahabat yang bernama Dihyah Kalbi. Dihyah Kalbi ni seorang sahabat Nabi yang rupa parasnya baguslah. Maka Sayyidina Jibril selalu menyerupai Dihyah Kalbi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yusallim alaika. La, waqala Rasulullah. Nabi berkata pada Aisyah, wahai Aisyah, malaikat Jibril kirim salam kepada kamu. Yang tadi kamu nampak seperti Dihyah Kalbi itu malaikat Jibril. Dia beri salam kepada kamu. Tufiyat wa qad qarabat 67 sanah. Maka dia meninggal ketika umurnya dekat-dekat 76 tahun pada bulan Ramadan. Maka dia hidup lama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak boleh berkahwin. Isteri Nabi yang dah berkahwin dengan Nabi
tak boleh berkahwin dengan orang lain selepas kewafatan Nabi SAW, maka dia hidup lama. Selepas kewafatan Nabi SAW, meninggalnya pada tahun 58 Hijriyah. Dan malaikat Jibril sendiri yang datang kepada Nabi SAW dengan satu gambar di atas satu kain, katakan gambar itu gambar Sayyidina Aisyah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ini adalah gambar isteri kamu di syurga. Maka itu hint ataupun isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi berkahwin dengan Sayyidina Aisyah di dunia. Ketika wafatnya Sayyidina Aisyah, salla alaiha Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah yang solat kepadanya, ataupun ada katakan Sa'id bin Zaid. Sayyidina Sa'id bin Zaid yang solatkan ke atas Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, wa dufinat bil Baqi. Dia ditanam di Baqi. Pada awalnya dia dah pilih tempah tempat di sebelah ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas kewafatan Nabi dimakamkan di biliknya Sayyidina Aisyah. Kemudian wafatnya ayah dia Sayyidina Abu Bakar, diwafatkan di sebelah Nabi SAW. Dan tempat di sebelah Abu Bakar itu disediakan untuk dia sendiri. Dia dah tempah dah, dia nak ditanamkan di situ. Tetapi ketika wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Sayyidina Umar hampir wafat, Sayyidina Umar pergi hantar utusan dia kepada Sayyidina Aisyah, minta izin, wahai Aisyah, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar minta izin daripada kamu untuk ditanamkan dia di sebelah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW, maka Sayyidina Aisyah pun mengizinkan Sayyidina Umar untuk dimakamkan di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawasanya tingginya martabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dia izinkan. Sayyidina Umar pun dimakamkan berdekatan dengan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di hujrah, di biliknya Sayyidina Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah ni lepas wafatnya Sayyidina Umar, dia masih lagi duduk dalam bilik tersebut. Kalau sebelum ni dia masuk dalam keadaan tak berhijab, tapi selepas dimakamkan Sayyidina Umar dalam biliknya, dia tak pernah lepaskan hijabnya dalam bilik dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia malu dengan Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Umar dah meninggal sekalipun. Dia malu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah meninggal dah, tapi masih lagi malu tak buka hijab di hadapan Sayyidina Umar dalam kubur dah, dalam bilik dia. Selepas dimakamkan Sayyidina Umar dalam bilik dia, dia tak buka lah hijab dia dalam bilik dia. Maka itulah macam mana akhlak isteri Nabi SAW sangat-sangat menjaga maruah mereka, walaupun dengan orang yang sudah mati sekalipun. Walaupun dengan orang yang dah dalam kubur sekalipun, mereka masih lagi malu. Perasaan malu mereka memang melebihi segala perkara. Masya Allah. Wa dzalika fi ahdi wilayah Marwan. Meninggalnya Sayyidina Aisyah ni ketika pemerintahan Marwan bin Hakam alal Madinah fi khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini selepas peristiwa fitnah tu lah. Perang Jamal tu. Waqa'atul Jamal, selepas peristiwa tu semua meninggal ketika zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, itu yang pertama. Kita tak panjang-panjang ni sebab apa? Sebab kita kekurangan masa. Kedua, Hafsah binti Umar, isteri Nabi. Yang kedua, Hafsah binti Umar Al-Khattab, anak pada sahabat Nabi yang kedua pula, Hafsah. Sayyidina Hafsah, wa kanat tahta Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Dulu dia berkahwin dengan Khunais ibn Hudzafah. Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Lepas kematian Khunais ni meninggal, wafat, ta'ayyamat Hafsah. Ta'ayyamat ni apa? Menjadi janda. Ta'ayyamat, menjadi janda lah Hafsah. Fatazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkahwin dengan beliau. Wa dzalika ba'da ghazwah Uhud, selepas peristiwa perang Uhud pada tahun 3 Hijrah. Wa umruha 20 sanah. Ketika itu Hafsah berumur berapa? 20 tahun. Wa tufiat sanah 45. Wafatnya Sayyidina Hafsah ni ketika umurnya ketika tahun 45 tahun. Fi ahdi wilayah Marwan bin Hakam. Ketika tahun 45 Hijrah. Ketika umur dia 60 sanah. Wafat ketika tahun 45 Hijrah, tapi umur dia 60 tahun. Ini 45 Hijrah, bukan 45 tahun. 45 Hijrah. Umur dia 60 tahun. Okey. Anak pada Sayyidina Umar. Zaujah yang ketiga, Saudah binti Zama'ah. Saudah binti Zama'ah ini adalah isteri pertama yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas wafatnya Sayyidina Khadijah. Isteri pertama yang dikahwinkan oleh Nabi. Maka turutan ni, tertib ni bukan disusun ikut siapa yang Nabi kahwin dulu. Sebab duduk nombor 3 ni. Zaujah Nabi yang mula-mula Nabi kahwin ni selepas Sayyidina Khadijah adalah Saudah binti Zama'ah. Kanat tahta ibnu Amihah As-Sakran. Dia dulu berkahwin dengan sepupu dia bernama As-Sakran bin Amr. Dan dia adalah orang Habasyah. Adalah orang Habasyah lah, berkulit hitam lah.
berkulit hitam, dan Nabi kahwin dengan dia kerana dia janda jugalah. Thumma qadima Makkah famata biha. Maka meninggal di Mekah. Walam yu'aqib. Tidak ada anak lah. Baik. Ni siapa yang mati ni? Ini yang matinya suami dia, Sakran binti Amr. Jadi Sakran bin Amr dengan Saudah ni berhijrah daripada Habasyah ke Mekah pada awal-awal Islam lah. Tapi suami dia mati di Mekah. Baik, maka Nabi pun berkahwinlah dengan dia. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, selepas kewafatan suami Saudah tadi pada bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Pada tahun 10 kenabian. Sebelum Nabi hijrah lagi, Nabi dah berkahwin dengan Sayyidina Saudah. Sebelum Nabi berhijrah. Nabi hijrah pada tahun 13. Ini pada tahun 10 Hijrah. Min nubuwah. Ba'da wafati Khadijah radhiyallahu, selepas kewafatan Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa tufiyat fi akhir khilafah Umar, dan dia wafat, Sayyidina Saudah ni wafat pada akhir pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Itu adalah kaul yang paling masyhur. Jadi Sayyidina Saudah ni dia adalah isteri pertama yang Nabi kahwini selepas wafatnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keempat, Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sayyidina Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada keturunan Nasrani. Dia ni adalah keturunan daripada orang Nasrani lah. Asalnya dia ni keturunan Nabi Harun alaihissalam. Maka ayah dia adalah seorang pembesar Nasrani yang sangat bukan Nasrani, afwan, Yahudi, orang Yahudi. Ayah dia adalah seorang pembesar Yahudi yang sangat famous lah, yang sangat besar di kaum dia. Sayyid Bani Nadir. Bani Nadir ni golongan ataupun kabilah daripada kabilah orang Yahudi. Jadi Huyai bin Akhtab ini adalah orang besar di kalangan Bani Nadir. Daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Kanat inda Salam bin Mishkam al-Yahudi. Dia dulu berkahwin dengan siapa? Salam bin Mishkam. Bahkan dia pernah bermimpi ketika mana dia menjadi isteri Salam bin Mishkam, dia dapat bulan jatuh ke riba dia. Tak silap saya, mimpi dia bulan jatuh ke riba dia, dan dalam di kalangan orang Yahudi memang makruf kalau bulan jatuh ke riba tu tandanya apa? Berkahwin dengan seorang nabi. Maka ditampar dia, suami dia tampar Sayyidina Safiyah ni ketika dia belum masuk Islam lah. Sebab apa? Sebab kamu mendakwa kamu nak berkahwin dengan nabi. Maka dia dimarahi oleh suami dia. Thumma khalafa 'alaiha Kinanah bin Abi Huqaiq wa huma sya'iran. Dia berkahwin pula dengan Kinanah bin Abi Huqaiq. Dan kedua-dua ini adalah penyair. Maka Kinanah ni dibunuh dalam satu peperangan. Walam talid li ahadin minhuma. Dia tidak ada anak lah. Kedua-dua suami itu tidak ada anak. Wastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi. Kemudian Rasulullah pilih Sayyidina Safiyah ni disebabkan apa? Kenapa Nabi pilih Safiyah ni untuk diri dia? Kerana Safiyah ni adalah anak seorang pembesar Yahudi. Maka Nabi tak nak dia ni jadi tercicir kehidupan dia bila diserahkan pada sahabat-sahabat yang lain. Maka macam dia ni anak Perdana Menteri lah. Ada anak raja, anak Perdana Menteri, maka Nabi ambil untuk diri dia. Nabi ambil untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqaha, Nabi merdekakan dia sebab dia asalnya dia ditawan dalam peperangan. Dalam peperangan Khaybar, tak silap saya, dia ditawan dan dia tergolong daripada perempuan-perempuan yang ditawan oleh orang Islam. Maknanya perempuan yang ditawan ni boleh diserah-serahkan begitu sahaja. Tapi Nabi ambil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi merdekakan dia dan Nabi kahwini dia. Wa ja'ala itqiha sadaqaha. Dan mahar dia adalah nilai dibebaskan itu menjadi mahar bagi Sayyidina Safiyah. Wa kana lam tablugh 17 sanah. Ketika itu umurnya tak sampai 17 tahun lagi. Wa tufiat fi Ramadan, wafat pada bulan Ramadan pada tahun 50 Hijriyah. Ada kaul mengatakan pada tahun 52 Hijriyah pada khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu, dan ditanam juga di Baqi'. Kebanyakan isteri Nabi ditanam di Baqi', kecuali Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Zainab. Sayyidina Khadijah ditanam di Ma'la, Sayyidina Zainab juga ditanamkan di Ma'la. Zainab yang wafat di Mekah tu ditanam juga di Ma'la. Yang lain semuanya ditanam di Baqi'. Baik. Sayyidina Safiyah dikatakan antara isteri Nabi yang paling cantik sekali sebab dia datang daripada golongan orang Yahudi ya. Orang Yahudi ni memang terkenal dengan wajah yang cantik. Maka Sayyidina Safiyah ni sentiasa ada macam kita kata apalah, ada perselisihan faham dengan Sayyidina Aisyah. Sebab Sayyidina Aisyah sangat-sangat cemburu dengan dia sebab dia cantik. Sebab dalam isteri Nabi ni ada dua grup tau. Ada dua grup. Ada grup Sayyidina Aisyah, ada satu lagi grup Sayyidina Zainab. Seorang lagi nanti. Dia orang ni dua grup. Satu grup Sayyidina Aisyah, satu grup. Mereka ni saling adalah
cerita orang perempuan lah maknanya tak. Hempas pinggan sampai pecah lah, buang makanan lah. Maknanya adalah ghirah di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu yang berlaku di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Sayyidatuna Maimunah bintil Haris bin Hazan. Itu khalah Abdullah bin Abbas. Makciknya Abdullah bin Abbas. Makcik Abdullah bin Abbas. Ukhtuha Asma binti Umais. Adik-beradik dengan Maimunah ni Asma binti Umais wa Salma binti Umais. Wa Zainab binti Khuzaimah. Dan dia adalah adik-beradik satu ayah atau satu ibu dengan Zainab binti Khuzaimah yang dah wafat di Mekah dulu. Adik dia ni. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khala Khalid bin Al-Walid, dan merupakan pakcik atau pemakcik kepada Khalid Al-Walid. Wa kana fil jahiliyah inda Mas'ud bin Amr fa faraqaha. Pada ketika zaman jahiliyah dia berkahwin dengan Mas'ud bin Amr. Kemudian berpisah dengan Mas'ud bin Amr, bercerailah. Fa khallafa 'alaiha Abu Raham bin Abdul Uzza. Kemudian berkahwin pula dengan Abu Raham bin Abdul Uzza Al-Amiri. Fatufi anha. Kemudian wafat. Suami yang kedua ni wafat. Fatazawwajaha, Nabi pun berkahwin dengan dia pada tahun Sab'ah fil Umratul Qada, pada tahun 7 Hijrah ketika peristiwa Umrah Qada. Ketika peristiwa Umrah Qada. Wa tufiyat sanah 51 ala al-asah. Wafat pada tahun 51 Hijrah. 51 Hijrah. Maknanya lewat jugalah dia wafat. Maknanya lebih kurang 40 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisarifin. Yang ni dia wafat di Sarf. Dia bukan di Baqi'. Wa huwa qarib min at-Tan'im wa dufinat fihi. Ini antara sahabat isteri Nabi yang tak ditanam di Baqi'. Waqad balagat 80 sanah. Umur dia 80 tahun ketika itu. Wahaya akhir man tazawwajaha biha sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isteri Nabi yang paling terakhir yang Nabi kahwini. Sebab tak kahwin pada tahun 7 Hijrah. Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah. Wa akhir man tufiya min azwajihi. Dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang wafat. Isteri Nabi yang terakhir yang wafat adalah Sayyidina apa? Sayyidatuna Maimunah bintil Harith. Yang keenam, Sayyidina Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah namanya Ramlah binti Abu Sufyan. Anak pada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni asalnya kafir. Tak. Abu Sufyan ni yang datang berjumpa dengan Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah. Sebelum Nabi bergerak daripada Madinah ke Makkah, Abu Sufyan pergi minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia datang ke rumah anaknya Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah ketika itu dah menjadi isteri Nabi. Maka Sayyidina Ramlah pun jemputlah Sayyidina Abu Sufyan masuk ke dalam rumah dia. Abu Sufyan pun duduk dalam rumah Ramlah. Tiba-tiba Sayyidina Ramlah suruh Abu Sufyan bangun kembali. Bangun kamu. Jangan kamu duduk di situ. Kata Abu Sufyan, kenapa kamu melarang aku duduk di sini? Aku dah buat salah ke? Kata Sayyidina Ramlah, kamu belum masuk Islam lagi, maka kamu adalah najis. Dan tempat ini adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu duduk di sini. Kamu duduk di tempat lain. Maka dia melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ayah dia sendiri. Masya Allah. Cintanya seorang isteri Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melebihkan daripada segala perkara. Kerana ayah dia ketika itu masih lagi belum Islam. Wahia bintu Amma Uthman bin Affan. Dan dia merupakan sepupu kepada Uthman bin Affan. Ummu Habibah merupakan sepupu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Aslamat qadiman. Dia masuk Islam daripada awal-awal Islam. Wahajara ilal Habasyah. Dan pernah berhijrah ke Habasyah dulu. Bersama dengan suami dia, Ubaidillah bin Jahash. Maknanya dia masuk Islam awal lagi dengan suami dia. Ubaidillah bin Jahash ni masuk Islam juga ketika di Mekah. Dan mereka pernah berhijrah ke Habasyah. Fatanassar. Tapi bila dah sampai ke Habasyah, suami dia ni masuk Nasrani, murtad. Masuk sebab dia Habasyah ketika itu masyhur dengan agama Nasrani. Maka Ubaidillah bin Jahash ni masuk ke dalam agama Nasrani. Wa mata biha, dan mati di Habasyah sana. Wa abat hiya. Sayyidina Ummu Habibah ni tak nak untuk murtad sekali dengan suami dia. Wa sabatat alal islamiha. Maka dia pun tetap pendirian dengan Islam dia. Bila Nabi tahu cerita ni, khabar ni, suami dia murtad, dia tak murtad, maka lepas wafat suaminya, Nabi menghantar Amr bin Umayyah. Faba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah. Nabi mengutuskan Amr bin Umayyah Ad-Damari ila Najashi, kepada Najashi. Najashi ni siapa? Ini Raja Al-Habasyah. Kan tadi kan Ummu Habibah ni kan dihijrah ke Habasyah. Maka Najashi ni ketua Habasyah tu, raja bagi negara Habasyah tersebut. Habasyah tu sekarang Ethiopia. Fazawwajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqaha Najashi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mintakan Najashi untuk kahwinkan Sayyidina Ummu Habibah ni dengan beliau. Ketika ni Najashi dah masuk Islam dah. Najashi masuk Islam. Dengan apa? Dengan 400 dinar.
400 dinar ni siapa yang sponsor? Najasyi yang sponsorkan. Supaya menjadi mahar bagi perkahwinan di antara Nabi dan Ummu Habibah. Dan siapa yang akad nikah Nabi SAW? Khalid bin Sa'id. Yang jadi wakil nikah itu adalah Khalid bin Sa'id kerana dia merupakan sepupu bagi Ummu Habibah. Waktu fiat sanah arba'in. Wafatnya Sayyidina Ummu Habibah ni ketika tahun 44 Hijrah. Jadi dikatakan ini adalah mahar isteri Nabi yang paling mahal sekali, 400 dinar. 400 dinar tu jumlah yang besar lah. Kalau sekarang dinar biasa kita pun dah RM400, dah daklah 400. Tak, itu 1 dinar, sekarang dah RM450. Taib. Tapi dulu jumlah dia lebih besar. Yang ketujuh, Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ummu Salamah, ini yang biasa kita dengar, Ummu Salamah ni. Isteri Nabi SAW, namanya Hindun. Wa kanat qabla Rasulullah SAW inda Abi Salamah ibni ammatihi SAW Barrah binti Abdul Muttalib. Sebelum dia berkahwin dengan Nabi, dia berkahwin dengan Abu Salamah. Abu Salamah. Abu Salamah ni merupakan sepupu Nabi SAW. Dia berkahwin dengan Abu Salamah. Dan juga Abu Salamah ni merupakan adik-beradik susuan Nabi SAW. Adik-beradik susuan Nabi SAW. Dan dapat daripada Abu Salamah, Salmah wa Umar. Jadi Ummu Salamah Hindun ni berkahwin dengan Abu Salamah, dapat Salmah dengan Umar. Sebab tu dia digelar Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Wa Durrah wa Zainab, 4 orang anak dia. Wa Durrah wa Zainab. Kemudian wafat Abu Salamah ni. Abu Salamah ni wafat. Fa khallafahu sallallahu ba'dahu fi Syawal sanah 4. Kemudian ada cerita dia lah. Selepas Abu Salamah ni wafat, Ummu Salamah kata, siapa lagi yang boleh gantikan Abu Salamah? Ada ke lagi dalam dunia ini? Mula-mula Nabi ajarkan kepada dia, wahai Ummu Salamah, kalau kamu ada musibah, kamu doalah untuk Allah, kepada Allah. Wahai Allah, gantikanlah aku dengan apa yang aku hilang ni dengan perkara yang lebih baik. Tak, Nabi ajar dia untuk berdoa. Bila timpa musibah, ada kematian, kita berdoa. Ya Allah Tuhanku, gantikanlah aku dengan apa yang aku hilang ini dengan perkara yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun jawab pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada ke lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Sebab suami dia sangat-sangat baik, sangat-sangat caring untuk dia. Sangat-sangat jaga dia. Maka dia tak nampak ada ke lagi lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Nabi kata ada. Siapa dia? Aku kata Nabi SAW. Aku yang akan berkahwin dengan kamu. Maka Nabi pun berkahwin dengan dia, Ummu Salamah, pada bulan Syawal tahun keempat. Dan dia juga antara sahabiyah yang sempat berhijrah ke Habasyah. Maka dia 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, hijrah juga ke Madinah. Wa kana sinnuha, umurnya ketika Nabi berkahwinnya adalah 30 sanah, 30 tahun. Wa tufiat fi khilafah Yazid bin Muawiyah, dan wafatnya beliau ketika khilafah khilafah Muawiyah pada tahun 60 Hijrah. Waqad balagat 84 sanah, sampai umur dia berapa? 84 tahun. Panjang umur dia, 84 tahun dia wafat. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, dan Abu Hurairah yang solat ke atas jenazah dia, wakila Sa'id bin Zaid. Ada kata kul Sa'id bin Zaid yang mensolatkan atas dia, dan ditanamkan juga di Baqi'. Siapa ni? Ummu Salamah. Ummu Salamah yang berkahwin dengan Abu Salamah. Kemudian yang ke-8, ini seorang lagi isteri Nabi yang bernama Zainab. Tadi Zainab binti Khuzaimah, yang seorang lagi Zainab binti Khuzaimah. Di sini Zainab binti Jahash. Zainab binti Khuzaimah wafat sebelum wafat Nabi. Zainab binti Jahash wafat selepas wafatnya Nabi SAW. Wahia bintu ammatihi, sepupu Nabi SAW. Anak kepada makcik Nabi, Umaymah binti Abdul Muttalib. Tazawwajaha SAW sanah 5 wa umruha 35 sanah. Nabi berkahwin pada tahun 5 Hijrah ketika umur dia 35 tahun. Wa kanat qablahu inda maulah Zaid bin Harithah. Sebelum itu, Zainab binti Jahash ini berkahwin dengan hamba Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini merupakan maula Nabi, khadam Nabi SAW, yang digelar sebagai anak angkat Nabi SAW. Sebelum diturunkan ayat, orang-orang Arab memanggil Zaid ni Zaid bin Muhammad. Sebab dia tabanna, anak angkat Nabi SAW. Nabi ambil dia menjadi anak angkat, sehingga orang menamakan dia Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat supaya jangan menamakan anak angkat berbinkan ayah angkat dia. Dia kena binkan ayah asal dia. Tak boleh. Maka hukum dalam agama kita tak boleh kalau ada anak angkat berbinkan ayah angkat dia. Dia kena berbinkan ayah asalnya. Okey. Maka Sayyidina Zaid ini berkahwin dengan Sayyidina Zainab. Kemudian diceraikan. Sayyidina Zaid ceraikan Sayyidina Zainab. Okey.
Falamma qadat iddatuha zawwajahu Allah Taala iyyaha. Selepas selesai saja iddah Zainab bercerai dengan Sayyidina Zaid, Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat yang mengahwinkan Sayyidina Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah kenapa Allah mengahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Zainab? Untuk menolak spekulasi yang mengatakan Zaid ini adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang ketika itu tersebar khabar Zaid ini anak Muhammad. Maka untuk membuang spekulasi itu, Allah kahwinkan Sayyidina Zainab dengan Nabi. Takkanlah dia kahwin dengan ayah dia sendiri. Tak. Maka menjelaskan bahawa Sayyidina Zaid bukanlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan anak angkat sahaja. Bahkan anak angkat sahaja. Maka ini ayat yang menyebutkan Allah mengkahwinkan Nabi SAW dengan Sayyidina Zainab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Selepas dah Zaid itu melepaskan isteri dia dan selesai iddah, zawwajnakaha, kami kahwinkan kamu dengannya. Allah yang kahwinkan Nabi dengan Sayyidina Zainab radhiyallahu taala anha. Okey. Wa kanat taftakhir bidzalika ala nisa'ihi. Dan perkara ini menjadi kebanggaan bagi Sayyidina Zainab di atas isteri-isteri Nabi yang lain. Dia kata, aku ni dikahwinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ankahani iyyahu. Aku ni Allah yang mengkahwinkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'a samawat. Fiha nazal hijab, dan pada dialah diturunkan ayat hijab. Okey. Wa hiya awwalu nisa'ihi luhukan fil wafah, dan dia adalah isteri Nabi yang pertama wafat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya bila? Pada tahun 20 Hijriyah ketika khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad balagat 53 sanah, 53 tahun ketika dia wafat. Dan Sayyidina Umar pun solat ke atasnya ketika wafatnya Sayyidina Zainab binti Jahash. Dan juga dimakamkan di Baqi'. Okey, yang ke-9. Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith Al-Khuza'iyah. Yang ke-9 terakhir adalah Sayyidatina Juwairiyah, juga merupakan tawanan perang Bani Mustalik. Ada satu perang yang berlaku, peperangan Bani Mustalik. Maka dia Juwairiyah ni ditawan ketika peperangan Bani Mustalik daripada Bani Khuza'ah. Maka dia dapat kepada siapa? Bila dah dibahagi-bahagikan harta rampasan perang tu, dia dapat pada Thabit bin Qais. Dapat pada seorang sahabat nama Thabit bin Qais. Kemudian Nabi pergi minta dengan Thabit bin Qais sebab macam tak sesuai, sebab Juwairiyah ni juga anak pembesar orang Nasrani. Maka diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkahwin dengannya wahya bintu 20 sanah ketika umur dia 20 tahun, dan meninggal di Madinah pada tahun 56 Hijrah, dan solat ke atasnya siapa? Marwan bin Hakam. Ketika itu umur dia dah sampai 70 tahun. Dah sampai 70 tahun. Qul kata 65 tahun. Okey. Maka itu 9 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara kita kenal secara maknanya secara tak dalam lah, sebab kita bukan cerita tentang sirah ni. Okey. Kalau nak tahu lebih dalam, kena buka kitab sirah, kena baca betul-betul tentang isteri Nabi. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ambilkan dan jadikan iktibar. Sekarang musannif akan sebutkan apakah hikmah daripada kahwinnya Nabi dengan ramai wanita. Okey. Dan untuk menyangkal beberapa dakwaan yang mengatakan Nabi SAW adalah seorang lelaki yang bersyahwat tinggi sebab kahwin dengan ramai orang. Memang orang-orang kafir sentiasa cuba untuk memasukkan syubhah-syubhah. Suara-suara yang mengatakan Nabi itu seorang lelaki yang bersyahwat tinggi. Dan itu jauh daripada Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan kenapa. Wazzawaj bi akthar min arba'ah jaizun lahu. Dan berkahwin dengan 4 orang perempuan dan lebih itu adalah perkara yang harus bagi Nabi SAW. Li'annahu min khasaisihi. Karena itu adalah perkara yang dikhususkan, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna min khasaisihi aidan aqduhu bila syuhud wala wali. Antara keistimewaan Nabi juga adalah akadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada syahid, tanpa ada wali, tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Nabi boleh akad nikah tanpa ada saksi, tanpa ada Nabi. Ini adalah untuk Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hari ini ada lagi orang yang mendakwa saya ni dapat wahyu, boleh berkahwin dengan saya tanpa ada syahid, tanpa ada wali, maka itu kadzab. Pendusta. Jangan percaya. Jangan terpedaya dengan suara-suara yang kata sekarang masih lagi ada orang yang boleh kahwin tanpa ada wali, tanpa ada saksi.
Itu semua dusta semua. Ini adalah khasais, keistimewaan, pengkhususan yang diberikan kepada Nabi SAW. Wa antarada ba'dul mustasyrikin. Ada sebahagian daripada orang mustasyrik. Mustasyrik orang kafir lah. Orang-orang kafir daripada orang Nasrani yang mendakwa Nabi SAW dan menuduh Nabi SAW bi annahu kana rajulan syahwaniyan. Mereka orang-orang kafir ini cuba untuk menuduh Nabi SAW, katakan Nabi itu adalah rajulan syahwaniyan, lelaki yang tinggi syahwat dia sebab kahwin dengan ramai orang. Wa hasya lillah. Maha suci Allah, Allah tidak akan melakukan perkara tersebut. Allah tidak akan ada nabi yang tinggi syahwat itu. Fa innahu laysa lidafi'in syahwani. Nabi berkahwin dengan wanita lebih daripada 4 orang bukan di atas dasar syahwat. Bal hikamin. Bahkan kerana hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang akan disebutkan beberapanya di sini. Akan disebutkan beberapa hikmah dan beberapa tujuan kenapa Nabi berkahwin ramai. Yang pertama, an yujad bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi wa kibaru qaumihi silah. Tujuan Nabi berkahwin dengan ramai perempuan ini, antaranya tujuannya adalah untuk menghubungkan hubungan dengan sebelah pihak orang kafir. Nabi nak hubungkan hubungan dengan orang-orang kafir. Maka Nabi kahwin dengan anak mereka, maka Nabi akan dapat melebarkan dia punya medan dakwah kepada orang kafir tersebut. Dengan perantaraan perkahwinan ini, boleh memudahkan Nabi untuk berhubung dengan mereka pada banyak perkara tanpa ada hijab, tanpa ada halangan. Wa hadha mimma yusa'idu lid-difa' an mabadi'i as-sami wa nashr ad-da'wah al-islamiyah. Ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah. Banyak disebabkan perkahwinan Nabi dengan seorang perempuan itu, Nabi boleh menyebarkan dakwah kepada keluarga mereka, keluarga perempuan itu yang belum masuk Islam lagi. Okey, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam durusun li ummatihi wa qudwatun hasanah. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran untuk kita dan menjadi contoh untuk kita menjalankan hidup kita di atas dunia ini. Maka bila Nabi berkahwin dengan ramai wanita, Nabi berkahwin dengan ramai perempuan, itu memudahkan kita untuk dapat info lebih banyak tentang kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, para sahabiah, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keadaan hubungan Nabi dengan isteri, macam mana Nabi layan isteri dia, hukum berkenaan haid dan nifas, kebanyakannya diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi. Kalau Nabi hanya berkahwin dengan 2-3 orang sahaja, maka khabar itu akan berkurangan, tak banyak sampai kepada kita. Maka antara hikmah Nabi berkahwin dengan ramai orang adalah untuk memudahkan kita dapat info tentang kehidupan Nabi bersama dengan isteri dia. Apa adab suami dengan isteri, apa hak suami kepada isteri, apa hukum hakam berkaitan dengan suami dengan isteri, semua itu diriwayatkan oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakam min hadithin jaa ilaina, maka berapa banyak hadis Nabi yang telah datang kepada kita daripada mereka, daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidatina Aisyah antara sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika na'rifu ahkaman. Daripada itulah kita dapat mengetahui beberapa hukum yang berkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Sebab sahabat lain mungkin tak tahu kehidupan Nabi di rumah. Dan perhubungan Nabi bersama dengan isteri dia. Wal ghusl, dan cara mandi wajib, cara perempuan haid dan nifas macam mana. Semua itu diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ila dzalik. Fakunna a'wanan lahu. Maka mereka itu adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama ini. Isteri-isteri Nabi itu merupakan tentera-tentera Nabi ataupun pembantu-pembantu Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada kita. Maka mereka telah menyampaikan amanah tersebut dengan mengajarkan orang Islam dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri. Baik, yang ketiga, aktsaru zaujati sallallahu alaihi wasallam muslimatin qabla an yakunna tahtahu sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya isteri Nabi dah menjadi muslimah sebelum Nabi berkahwin lagi. Wa qad faraqan azwajuhunna, dan mereka telah diceraikan ataupun dipisahkan oleh suami dia. Maka Nabi berkahwin dengan mereka bukanlah kerana atas dasar syahwat, tetapi untuk meneruskan kehidupan mereka. Nabi nak bantu orang-orang yang dah kematian suami, yang dah diceraikan suami. Nabi berkahwin dengan mereka untuk membantu meneruskan kehidupan mereka, untuk menjaga mereka. Wa hal minal mumkin an yuqala lahu innahu sallallahu alaihi wasallam rajulun syahwani. Kata musannif ini, adakah boleh mampu kita katakan Nabi Muhammad itu adalah seorang lelaki yang bersyahwat tinggi, sedangkan pada permulaan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih seorang perempuan yang janda. Kalau betul
Nabi ni seorang lelaki yang bersyahwat, pasti dia akan pilih anak dara ketika awal permulaan kahwin dia. Tetapi Nabi pilih Sayyidatina Khadijah yang dah berumur 40 tahun ketika itu. Maka itu menunjukkan Nabi bukan berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah di atas dasar syahwat. Wa ma'a dhalika lam yatazawwaj ghairaha illa an tufiyat hatta nahaza umruhu sallallahu alaihi wasallam 50 sanah. Nahaza umruhu sallallahu alaihi wasallam 50 sanah. Dan Nabi tak pernah berkahwin. Selepas Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak berkahwin yang kedua. Melainkan setelah Nabi berumur 50 tahun. Selepas wafat Sayyidatina Khadijah, baru Nabi kahwin dengan yang lain pula. Dah umur dah tua dah. Nabi dah berumur 50 tahun dah. Kalau kita ikut logik akal kita, kalau seseorang tu bersyahwat tinggi, dia akan kahwin pada usia muda dia. Sebab ketika itu nafsu dia membuak-buak. Tapi Nabi tak berkahwin pun. Ketika Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi kahwin seorang saja. Selepas wafat Sayyidatina Khadijah, baru Nabi banyak kahwin dengan isteri yang lain. Dan ketika itu umur dia dah 50 tahun dah. Ketika itu umur dia dah sampai 50 tahun dah. Ditambah lagi, wabil idafa ila zalik. Ditambahkan lagi. Mata yakunu li Rasul sallallahu alaihi wasallam faragh wa rahah hatta yatamatta' bi zawjatihi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu untuk berseronok-seronok, untuk banyak masa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Nabi tidak ada waktu banyak pun dengan isteri Nabi. Bahkan Nabi sentiasa dalam jihad, dalam dakwah, dalam menyelesaikan masalah umat. Nabi tak ada banyak waktu pun bersama dengan keluarga dia. Macam mana kita katakan, bukan kita lah. Bagaimana orang kafir boleh katakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang lelaki yang sukakan syahwat, sedangkan Nabi tak ada waktu pun dengan isteri dia. Kebanyakan waktu Nabi dihabiskan dengan beribadah, dengan berdakwah, dengan berjihad, dengan duduk dengar aduan-aduan orang. Itu semua waktu Nabi SAW. Nabi hanya balik pada waktu malam sahaja. Nabi hanya balik pada waktu sebentar-sebentar sahaja. Bukan waktu yang lama Nabi berada dengan isteri Nabi SAW. Ditambah pula dengan ibadah Nabi yang sangat-sangat banyak. Malam Nabi dipenuhi dengan ibadah. Tak, Nabi tak tidur pada waktu malam kebanyakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walam tashghuluhu kathratu zawjati an ibadati rabbih wal qiyam bi wajibati risalah. Dan kehidupan keluarga isteri Nabi tadi tidak mengganggu ibadah Nabi dan tidak mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lebih fokus kepada ibadah dan juga dakwah tanpa dia melepaskan tanggungjawab Nabi kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi adalah seorang lelaki yang paling adil dalam mengadili isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang paling adil sekali. Baik, maka itulah dengan beberapa hikmah ini kita dapat mengetahui bahawasanya apa yang dikatakan oleh orang kafir itu semuanya adalah dusta. Semuanya adalah untuk memburukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah terpedaya dengan kata-kata mereka. Bahkan kita percaya, kita i'tiqad Nabi adalah seorang lelaki yang tidak bersifat dengan sifat-sifat yang jelek, yang buruk. Walaysa dhalika fi hadzal majal fahasab. Tidak ada ruang untuk kita memberikan kepada mereka untuk mengatakan, untuk mengutuk, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bal lahum shattal majalat allati yadrujuna fiha mabadi'ahum al-haqidah didda Rasulullah wa ummatihi al-islamiyah. Bahkan mereka semuanya sentiasa berusaha untuk memburuk-burukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ini. Kemudian kita akan masuk kepada pakcik-pakcik Nabi dan makcik-makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita habiskan sikit lagi. Qala an-Nadhim rahimahullah, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kadha, ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidha. Hamzah pakciknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbas juga pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammah ni apa ammah? Ammuhu ni maknanya adik-beradik ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammatuhu pula adik-beradik perempuan lah, kakak-kakak Abdullah. Sekarang kita nak bicarakan tentang adik-beradik Sayyidina Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidha. Sahibah yang berkahwin yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amamun Nabi. Pakcik Nabi, pak saudara Nabi, pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang? 12 orang semuanya. Maknanya adik-beradik Abdullah ayah Nabi berjumlah 12 orang. Yang pertama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dia bernama Halah binti Uhaib wa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhuhu fi radha'ah. Dalam masa yang sama dia adalah adik-beradik Nabi, adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ni Hamzah dengan Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusukan daripada Sayyidina Thuwaibah. Okey? Dua-duanya menyusu pada Thuwaibah. Wa kana asinna minhu. Tetapi Sayyidina Hamzah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun.
Lebih tua 4 tahun. Ada kata 2 tahun. Wa kana Asadullah, digelarkan sebagai singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sempat sertai perang Badar dan perang Uhud. Dan ketika perang Uhud lah dia dibunuh oleh seorang lelaki bernama Wahsy yang diupah oleh Hindun. Hindun, seorang perempuan yang suami dan anak dia dibunuh pada perang Badar. Maka Hindun ni nak balas dendam, dia upah Wahsy ni untuk pergi bunuh Hamzah daripada belakang ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Hindun upah Wahsy ini untuk membunuh Hamzah daripada belakang. Maknanya tak nampak dia, tak sedar. Dan dia adalah seorang hamba, Wahsy ni ya. Wajadu fihi yawma idzin bid'an wa thamanina jurhan. Ketika jumpa jasad Sayyidina Hamzah ni pada perang Uhud tu, ada lebih kurang 80 lebih luka di badan Sayyidina Hamzah. Dengan luka pedangnya, dengan tusukan daripada apa yang panjang tu apa panggil, tomboknya. Tak. Dan banyaknya bekas-bekas anak panah yang ada pada tubuh badan Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan apa? Dan semua kesan-kesan itu berada di hadapan. Maknanya dia tak pernah berpaling ke belakang. Ketika berperang tak pernah berpaling, dan di badan dia ada 80 lebih. 80 lebih daripada luka-luka yang datang daripada pedang, tombak dan juga apa? Anak panah. Tapi dia dibunuh daripada belakang. Dicocok dengan rumah sampai keluar daripada tubuh badan dia. Tembus daripada ke belakang. Okey, maka not fair lah sebenarnya. Tak adil lah ketika itu. Dibunuh dalam keadaan tak adil. Waja'a fil hadis annahu sayyidus syuhada. Disebabkan dia wafat ketika itu, maka dia diangkat menjadi ketua para syuhada. Kata Nabi SAW, sayyidus syuhada indallah yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketua para syuhada, ketua para syahid pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah Sayyidina Hamzah, pakciknya Nabi SAW. Hindun dengan Wahsy tadi pada akhir Islam dia masuk Islam. Pada akhir hayat Nabi mereka masuk Islam. Hindun dengan Wahsy dua-dua masuk Islam. Dan Wahsy itu pergi minta maaf dengan Nabi SAW. Nabi maafkan dia, cuma Nabi kata aku tak boleh tengok muka kamu. Kamu pergi jauh daripada aku tak dapat tengok muka kamu. Bukan Nabi benci pada dia, Nabi tak boleh tengok pada muka Wahsy kerana bila Nabi tengok pada muka Wahsy, Nabi teringatkan pakcik dia. Maka Nabi pun minta pada Wahsy supaya tak berjumpa dah dengan Nabi SAW. Dan dikatakan Wahsy itu jugalah adalah sahabat yang telah membunuh Musailamatul Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, seorang lelaki daripada Yaman yang mengaku menjadi Nabi. Ketika zaman Nabi SAW lagi, dia dah mengaku menjadi Nabi. Okey, maka Sayyidina Wahsy kata, aku telah membunuh orang yang paling dikasihi oleh Nabi SAW, dan aku juga telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Jadi untuk membalas kesalahan dia, ketika dia membunuh Sayyidina Hamzah, dia juga pergi bunuh siapa? Musailamatul Kadzab. Dia juga antara orang yang berusaha ataupun terlibat dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ni seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Sebab tu digelar sebagai apa? Al-Kadzab, yang menipu, pendusta. Yang kedua, pakcik Nabi yang kedua Sayyidina Abbas. Ibunya bernama Qailah binti Hayyan. Kana asghar a'mamihi. Pakcik Nabi yang paling muda sekali. Yang paling muda sekali. Dan dikatakan dia lebih tua daripada Nabi SAW dengan 2 ataupun 3 tahun. Kalau tadi Hamzah 4 tahun kan, Sayyidina Abbas lebih tua daripada Nabi 2 tahun. Maknanya dekat-dekatlah dengan umur Nabi SAW. Sebab itu suatu hari Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, man akbar? Wahai Sayyidina Abbas, pakcik, wahai pakcikku, man akbar? Siapa yang lebih besar? Kamu ke aku? Kata Sayyidina Abbas ni bijak Dia tak nak kata dia lebih besar daripada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, anta akbar minni. Walakin ana wulidtu qablaka. Kata Sayyidina Abbas, wahai Rasulullah, kamu lebih besar daripada aku. Mestilah kamu lebih besar. Kamu Rasulullah. Kamu Nabi Allah. Tetapi aku dilahirkan sebelum kamu. Dari segi umurnya, memang Sayyidina Abbas lebih tua daripada Nabi SAW sebanyak 2 tahun. Sempat juga dengan perang Badar. Hadir pada perang Badar bersama orang musyrikin. Mukrihan. Tapi pada perang Badar ini, Sayyidina Abbas duduk di grup orang musyrik. Dia duduk di belah orang kafir Quraisy. Kenapa? Kerana dia menyembunyikan Islam dia. Dia menyembunyikan Islam dia. Nabi suruh dia sembunyikan Islam dia. Maka dia berpura-pura berperang di tempat orang kafir. Wa usira ma'a man usir. Dan dia juga ditawan ketika itu. Ditawan. Wafada nafsahu. Dan Nabi lepaskan dia. Wa qad aslama yawma idzin. Ketika itu dia masuk Islam dah.
wa kana yaktum islamahu bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia disuruh oleh Nabi SAW untuk menyembunyikan Islam dia? Kerana Nabi suruh dia duduk di Makkah dan untuk menyampaikan khabar-khabar orang Quraisy. Kalau Quraisy nak pergi perang Nabi, nak pergi serang Nabi, dia akan sampaikan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah spy lah. Spy Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wa ma azhara islamahu illa yaumul fath. Dan dia tak jelaskan, tak iklankan, tak hebohkan Islam dia kecuali pada yaumul fath, ketika peristiwa Fathu Makkah. Ketika itu dia iklankan. Dia kabur dekat orang lah yang dia dah Islam. Maka dia duduk di Makkah lama, tak berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanfa' mustad'afina Makkah, dan dia juga antara tugas dia di Makkah adalah menjaga orang-orang Islam yang lemah di Makkah yang tak berhijrah. Dia yang jaga, dia yang bagi makan, dia yang bagi peruntukan untuk mereka-mereka yang lemah, yang miskin di Makkah. Dan mereka sangat bergantung harap kepada Sayyidina Abbas. Dan Rasulullah redha kepada dia. Wa hadara yaum Hunain, dan dia sempat berperang dengan Nabi pada perang Hunain. Waktu fi sanah 32, meninggal pada tahun 32 Hijrah ketika umurnya 88 tahun. Ketika itu khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang ketiga Sayyidina Abu Talib. Abu Talib ni pakcik Nabi yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama siapa? Fatimah binti Amr bin Abid. Wahia Ummu Abdullah abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini satu ibu dengan Abdullah. Abu Talib adalah satu ibu dengan Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pakcik-pakcik Nabi yang lain, ibu lain, tapi Abu Talib ni ibu sama. Sebab tu dia paling sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat-sangat kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk di bawah penjagaannya. Setelah bila? Setelah umurnya 8 tahun. Sehingga dia dewasa. Setelah wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dijaga oleh Abu Talib. Selepas wafatnya datuk Nabi, selepas wafat ibu Nabi, Nabi dijaga datuk Nabi dulu 2 tahun. Lepas wafat datuk Nabi pula, Nabi dijaga oleh Abu Talib ketika umur dia 8 tahun. Wa kana yudafi'u 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam difa'an balighan an mu'aradati kuffar Quraisy. Dan dia sangat-sangat membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat menjaga Nabi, menjadi pembenteng daripada Nabi. Disebabkan ada Abu Talib inilah, Nabi terjaga daripada orang Quraisy. Orang Quraisy tak berani nak buat apa-apa. Bahkan dikatakan selepas wafat Abu Talib, Nabi menerima satu tentangan yang sangat kuat sekali. Nabi terima satu tentangan dan satu kesusahan yang sangat kuat bila kematian Abu Talib. Sebab dah tak ada orang yang berbenteng dia. Orang yang nak backup Nabi tak ada dah. Dan dikatakan Abu Talib ini wafat dalam keadaan dia kafir. Sebab dia tak mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa ulama kita, antaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah, yang mengatakan Abu Talib wafat dalam keadaan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian akan dikeluarkan juga kerana ada sekelumit iman dalam hatinya. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman, maka tidak akan kekal dalam neraka. Maka masing-masing ada dalil masing-masing. Ada yang mengatakan Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur, ada yang mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan beriman. Cuma dia tak mengucapkan 2 kalimah syahadah sahaja. Itu dalam perbahasan yang kita dah bincangkan pada kelas awal-awal dulu tentang syahadah. Apakah hukum mengucap 2 kalimah syahadah? Baik, yang keempat Abu Lahab. Yang Abu Lahab ni memang confirm kafir lah. Memang confirm mati dalam keadaan kafir. Sebab apa? Sebab ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ceritakan tentang dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naron. Dia akan masuk dalam neraka. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya siapa? Ibunya Lin binti Hajir. Ibunya bukan ibu Abdullah, ibu yang lain, isteri yang lain. Summiya Aba Lahabin listiraki wajhihi. Kenapa dia dinamakan Abu Lahab? Lahab ni terpancar-pancar, maknanya cahaya yang memancar-mancar. Dinamakan dia Abu Lahab kerana isyraki wajhihi, kerana cahaya yang ada pada wajahnya. Dia adalah seorang lelaki yang berwajah cantik, wajah cerah, bercahaya muka dia. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Digelar sebagai Abu Utbah wa ismuhu Abdul Uzza. Nama ni adalah Abdul Uzza. Uzza ni nama berhala lah, hamba kepada berhala. Wa huwa kafir binasil Quran, dan dia adalah orang kafir dengan nas daripada Al-Quran. Wa kana min ashaddihim mu'aradatan lid-da'wah Islamiyah, dan dia antara orang yang paling memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak memberi kesakitan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mati dia macam mana? Wa asabathu al-adasah faqatalahu. Dia kena penyakit al-adasah. Adasah ni satu penyakit yang ada pada jasad seseorang yang macam penyakit ta'un lah.
Dan mereka orang kafir, orang Mekah ketika itu menjauhi orang-orang yang ada penyakit adasan ni sebab dia berjangkit. Maka Abu Lahab ni dia mati seorang-seorang. Dia mati seorang-seorang tanpa ada orang yang tengok pada dia. Orang tak layan dia, semua orang jauh daripada dia. Penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia mati di tempat sampah-sampah. Datang anjing-anjing pergi dekat dia. Hinanya dia ketika wafatnya dia. Ketika mati dia pun dia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang Mekah ketika itu tak pegang jasad dia. Ambil macam kayu panjang macam tu, alih-alihkan jasad dia sampai ke satu tempat, tak tanam lah. Dihimpunkan batu je atas dia. Tak tanam sebab tak ada siapa yang berani pegang jasad dia. Disebabkan penyakit yang ada pada dia itu. Padahal pada mula-mulanya dia adalah seorang lelaki yang sangat-sangat berbangga dengan harta dia, dengan kekayaan dia, dengan jawatan dia, dengan anak-anak dia, semuanya dia berbangga. Tetapi mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina sekali. Baik. Kemudian ada beberapa lagi pakcik Nabi ni kita selesaikan. Al-Harith, Az-Zubair, Zubair pakcik Nabi juga, iaitu iaitu Allahumma salli Muhammad, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat masuk Islam. Okey? Zubair. Yang anak dia yang sempat Abdullah bin Zubair. Baik. Jahal. Ini bukan Zubair bin Awam ini bukan Zubair bin Awam. Ini Zubair pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sempat dengan Islam. Jahal, juga nama Jahal ada juga. Al-Harith. Kemudian Abdul Ka'bah. Ini semua yang lama-lama yang tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutham. Kutham juga tak sempat dengan Nabi. Ini semua yang tak sempat dengan Nabi. Dirar, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim. Cuma disebutkan di sini adik-beradik Abdullah. Yang sempat dengan Nabi siapa je? Yang sempat dengan Nabi Abu Lahab, Abu Talib, Abbas dengan Hamzah. Ini 4 saja yang sempat. 2 daripada mereka masuk Islam. Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Hamzah semua kata masuk Islam. Sayyidina Abu Talib khilaf pada Islam dia. Abu Lahab semua kata dia tu kufur. Dengan nas Quran dia kufur. Adapun Harith ni tak sempat juga. Harith, Zubair, Jahal, Abdul Ka'bah, Kutham, Dirar, Ghaidak, Al-Muqawwim ni semua tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan di sini yang perempuan pula, makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makcik Nabi. Yang pertama Safiyah. Safiyah ni mak kepada Zubair bin Awam. Ni baru Zubair bin Awam. Ibu kepada Zubair bin Awam. Safiyah adalah ibu pada Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi lah. Sepupu Nabi sebab dia anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuha Halah binti Uhaib Ummu Hamzah. Ibu adalah nama Halah binti Uhaib. Meninggal ketika di Madinah pada khilafah Sayyidina Umar. Dia meninggal selepas wafat Nabi. Dia meninggal ketika khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada tahun 20 Hijrah. Dan umur dia ketika itu 73 tahun dan dimakam juga di Baqi'. Ini satu-satunya makcik Nabi yang sempat dengan Islam. Sayyidatuna Safiyah. Sempat dengan Islam dan masuk Islam dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makcik Nabi lah. Okey. Dikatakan bahawasanya tidak masuk Islam daripada makcik Nabi melainkan Sayyidatuna Safiyah sahaja. Ada yang katakan sempat Arwah dengan Atikah masuk Islam. Ini qaul yang mengatakan Arwah dengan Atikah daripada makcik Nabi sempat masuk Islam ni. Arwah dengan Atikah. Ini khilaf Yang Safiyah tu memang semua ulama mengatakan dia masuk Islam. Tapi Arwah dengan Atikah ni khilaf. Adapun Ummu Hakim, Barrah dengan Umaymah ni tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ini 6 orang makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam bait tadi, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kadza, Safiyatun ammatuhu Safiyatun dzatu ihtida. Disebutkan 3 orang di sini. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidatuna Safiyah. Dan ketiga-tiga ini ittifaqul ulama mengatakan mereka ini masuk Islam. Masuk Islam Yang lain ada khilaf. Wallahu alam. Jadi insya-Allah esok kita akan masuk kepada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan esok merupakan kelas terakhirlah bersama saya dan pada hari Selasa insya-Allah kita khatamkan dan penghataman kita akan bermula di bait ini. Wa hadhihi aqidatul mukhtasarah.
Kita akan mula di sini ya. Maka daripada sini Dr. Ibrahim, Ustaz kita Dr. Ibrahim akan syarahkan dan dia akan khatamkan kitab kita. InsyaAllah kalau ada rezeki dia akan beri ijazah kepada kita. Pada ijazah Manzumah Aqidatul Awam, insyaAllah. Moga semua dapat hadirkan diri pada majlis khatam nanti. Semoga kita dapat barakat daripada kitab ini dan dapat manfaat, faedah daripada kitab ini dan menjadi sebab untuk kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru tengok komen-komen ni tentang yang paling ringan azab adalah pakai sepatu tu, itu Abu Talib. Hadis yang mengatakan azab yang paling ringan dalam neraka adalah seorang lelaki yang dipakaikan kepadanya sepatu daripada neraka dan menggelegak otaknya disebabkan sepatu yang dia pakai. Kata para ulama yang mengatakan dia masuk Islam, itu hanyalah sementara sahaja. Sementara saja. Itu tak menunjukkan dia kekal dalam neraka. Cuma kita kata ada khilaf di antara ulama pada keislamannya Abu Talib. Tapi dia memang confirm masuk neraka dulu. Confirm dia masuk neraka dahulu. Sebab ada hadis yang mengatakan dia dalam neraka. Pak cik Nabi yang mana tak sepak dengan Nabi? Yang tadi yang kita sebut tadi. Daripada Harithah tadi. Al-Harith. Daripada Al-Harith. Saya nak kata balik. Pak cik yang tak sepak dengan Nabi ni. Al-Harith. Yang kelima dah ke bawah ni. Al-Harith, Zubair, Jahal, Abdul Ka'bah, Kutham, Dirar, Al-Ghaidak, Al-Muqawim. Yang sepat dengan Nabi 4 orang sahaja. Hamzah, Abbas, Abu Talib dengan Abu Lahab. Yang sepat dengan Nabi 4 orang sahaja. 2 orang ittifaq kata Islam, 1 orang khilaf Abu Talib dan 1 orang muttafaq kata dia tu kafir, iaitu Abu Lahab. Okey. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.